Boleh ke? Boleh. Boleh. Okey. Boleh. Okey. Jadi betul-betul salin ni alang-alang kita dah beli buku. Jadi kamu dah tahu dah apa yang nak masuk. Kita pakai buku hari ni. Kita akan pergi kepada page 1. Muka surat yang pertama. Apa benda tu? Kamu kalau kamu nak tengok pelajaran kamu sesi depan, ada buku kan, senang sikit. Oh, bab 1 pasal ni. Oh, bab 2 pasal ni. Oh, sampai bab 13. Form 2 adalah bab yang paling banyak dalam matematik, iaitu ada 13 bab. Okey. Jadi kita akan pergi kepada kita punya bab 1. Uzma, rasa-rasa bab 1 tu apa nama dia? Pola dan jujukan. Okey, pandai. Okey, jadi bab 1 hari ni yang kita akan belajar adalah pola dan jujukan. Okey, jadi kelas kita akan terbahagi kepada 2. Hari ni cikgu akan terangkan tentang pola je. Apa tu pola? Apa tu jujukan? Jadi dia ada 2 bahagian. Dalam bab 1 ni dia terpecah kepada 2 bahagian besar. Satu bahagian besar bercakap tentang pola. Apakah itu pola? Kita kena tahu dululah. Cikgu, saya ambil English. Apa tu pola? Pola in English kita panggil dia pattern. Pattern. And sequence. Sequence. Okey, inilah 2 benda. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pola dan ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil dia pattern. Apa tu pola? Apa tu pattern? Okey, kita fahamkan dulu dia punya maksud sebelum kita pergi sentuh dia punya isi. Okey, jadi sekarang kita akan pergi kepada dekat depan yang cikgu share. Okey, pola. Apa tu pola? Okey, ini sahaja pengertian pola. Ini sahaja pengertian pola. Pola ialah suatu aturan atau corak tertentu dalam senarai objek, dalam senarai nombor atau objek. Apa tu? Apa tu? Okey, sekarang kita bercakap tentang aturan. Dan kita bercakap tentang corak. Apa tu? Okey, kalau aturan dia jatuh pada nombor. Kalau corak ni nota tahu. Kalau corak dia jatuh pada objek. Okey, dia ada 2 benda. Oh, jadi daripada definisi pola ni dia ada 2 benda pula. Pola dia bercakap tentang aturan. Itu untuk apa? Apabila melibatkan nombor, dia bercakap tentang aturan. Okey, kalau dia bercakap tentang objek, dia bercakap tentang corak. Okey. Jadi apa ni? Kita akan pergi dulu yang pertama, aturan, iaitu yang berkenaan dengan nombor. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan, cikgu akan tunjukkan apa aturan dia. Jadi masing-masing boleh buka muka surat yang pertama. Boleh buka muka surat yang pertama, kita akan faham macam mana nak dapatkan dia punya pola. Okey, sekarang cikgu tunjuk kepada sesi contoh. Okey, 4, 6, 8, 10. Ini adalah aturan. Ini adalah dia punya aturan. Ni susunan bagi nombor. 4, 6, 8, 10. Jadi mana pola dia? Pola dia adalah perubahan. Perubahan dari, ni salin tahu perubahan dari nombor ke nombor. Dari nombor ke nombor. Jadi sekarang kalau cikgu cakap sini 4, sini 6, sini 8, sini 10. 4 nak pergi kepada 6, kita kena fikir macam mana kita nak buat 4 nak pergi kepada 6. 4 nak pergi kepada 6, kita contohlah cikgu tunjuk terus. Dia tambah 2. Okey, tambah 2. 6 nak pergi kepada 8, kita tambah 2. 8 nak pergi kepada 10 pun kita tambah 2. Jadi mana pola dia? Inilah pola dia. Pola dia tambah 2. Kita kena tulis macam tu. Jadi bila dia minta pola tu apa? Cara nak tulis dia. Pola dia adalah menambah 2. Menambah 2 dari nombor sebelumnya. Jelas ke semua? Boleh faham ke?
Boleh. Okey, jadi inilah pola. Jadi apa perubahan tu? Kita kena tanya. Bila kita tengok satu susunan nombor, satu aturan bagi nombor, apa perubahan dia? Jadi perubahan dia tu adalah pola. Jadi itulah kita panggil dia pola. Kalau kita pergi kepada 3, 3, 3, 3, dia tak ada apa-apa perubahan. Jadi dekat sini kita cakap dia tak ada pola. Tapi bila kita masuk kepada sesi contoh ni 4, 6, 8, 10, kita kena tanya diri kita, kita kena jawab diri kita perubahan dari nombor ke nombor. Macam mana? Kamu kena fikir daripada nombor 4, macam mana dia jadi nombor 6? Lepas tu kamu dah fikir tu, kamu kena fikir pula daripada nombor 6, macam mana dia jadi nombor 8? Lepas tu kita kena fikir pula daripada nombor 8, macam mana nak jadi nombor 10? Itu aturan dia. 4 nak pergi kepada 6, dia lompat sekali je. Kita tak payah nak fikir 4 jadi 8, tak. Kita pergi nombor depan dia. 4 depan dia 6. 6 depan dia 8. 8 depan dia 10. Jelas ke semua? Boleh faham ke yang cikgu tunjuk kat depan? Boleh. Boleh. Okey, baik. Okey, jadi kita akan pergi kepada macam mana sekarang ni kita nak tanya diri kita macam mana kita nak dapat pola ni. Ni nota yang mahal. Ni nota yang mahal. Okey, jadi salin elok nota ni. Okey, jadi cara mendapatkan pola. Cara mendapatkan pola. Ini dia. Okey, jadi cara ni kamu pakai daripada sekarang sampai habis bab. Dia tak ada cara lain, dia ada cara ni je. Okey, jadi yang pertama kamu kena faham pola dia melibatkan operasi. Operasi ni nota-nota ni kamu salinlah dalam buku, beli satu buku kecil, nanti lekatkan dengan buku modul ni. Okey, dalam matematik ada berapa operasi? Cikgu nak tanya semua. Dalam matematik ada berapa operasi? 4. Pandai, ada 4. Okey, jadi operasi dalam matematik yang pertama tambah, yang kedua tolak, yang ketiga adalah darab, yang keempat adalah bahagi. Jadi kita boleh bagi menambah nombor sebelumnya, menolak nombor sebelumnya, mendarab nombor sebelumnya, membahagi nombor sebelumnya. Kita kena fikir yang tu. Okey, jadi cara dia adalah kamu tengok kepada susunan. Kamu tengok kepada susunan. Susunan. Okey, apa kena mengena dengan susunan ni? Dalam setiap nombor yang disusun, dia mesti ada dua benda. Dia mesti ada dua benda. Yang pertama, sama ada nombor tu disusun dalam keadaan meningkat. Meningkat. Maksudnya apa? Nombor daripada kecil, besar, 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 besar. Yang kedua, kita tengok pula susunan nombor. Kalau dia dalam keadaan, kalau satu meningkat, satu lagi menurun. Okey. Menurun ni macam mana? Menurun ni adalah daripada nombor besar, kecil, 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 kecil. Okey. Sampai sini jelas ke semua? Sampai situ dulu boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Ingat betul-betul ni. Okey. Meningkat ni untuk operasi yang boleh buat sesuatu nombor tu meningkat, boleh buat sesuatu nombor tu bertambah, ada dua je. Iaitu tambah dengan darab. Jadi kalau kamu tengok susunan dia meningkat, dia boleh dalam keadaan tambah dan dia boleh dalam keadaan darab. Tu yang pertama. Yang kedua, kalau susunan tu menurun, kamu boleh pastikan, tengok betul-betul pola tu boleh jadi dalam keadaan tolak dengan bahagi. Maksudnya kita nak kecilkan satu nombor, kita boleh kena guna dua je operasi. Sama ada dia dalam keadaan tolak ataupun dia dalam keadaan bahagi. Okey. Okey. Apa ni tak faham lah. Okey, tapi sabar. Nanti cikgu akan tunjuk contoh-contoh dia.
Okey, meningkat dekat sini bermaksud tambah dengan tolak. Bila nak pakai tambah, bila nak pakai darab. Okey, cara dia macam ni. Perubahan kecil. Perubahan kecil. Untuk tambah dengan tolak, perubahan dia adalah pada skala kecil. Tapi macam mana kecil tu? Tengok tengok kalau cikgu tulis tambah 2. Okey, kita pergi kepada 2, 4, 6, 8, 10. Nombor tu besar, tak jauh, tak jauh. Maksudnya 2 nak pergi kepada 4, dia dalam skala yang kecil. Jarak dia tak jauh sangat. 2, 4, 6, 8, 10. Jadi dekat sini cikgu buat tambah 2. Kalau di darab macam mana? Tengok betul-betul. Kalau di darab, dia punya perubahan adalah besar. Apa tu? Kenapa besar? Masing-masing boleh tengok kat depan. Contoh kalau cikgu buat 2 kan. 2 nak pergi ke sebelah darab 2. 2 darab 2 kita dapat 4. Sama je cikgu? Ya ke sama? Okey, 4 darab pula dengan 2 kita dapat 8. 8 darab pula dengan 2 kita dapat 16. 16 darab pula dengan 2 kita dapat 32. Nampak? Sini 2. Meningkat dia adalah jarak dia punya meningkat. Ni 32. 2 dengan 32 jauh. Tapi 2 nak pergi kepada 10 dekat. Itu maksud dia perubahan besar dengan perubahan kecil. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, Dino, jelas ke Dino? Jelas. Okey. Sama juga dengan menurun. Kalau dia tolak, perubahan dia kecil. Macam mana? Tengoklah kalau cikgu ambil tolak 2 je. 10, 8, 6, 4, 2. Ni cikgu buat tolak 2. Yang perubahan besar ni apa? Contoh, cikgu buat terbalik je. 32, 16, 8, 4, 2. Ini cikgu buat bahagi 2. Nampak? Perubahan dia. Jadi itulah cara dia. Okey. Aina Husna sempat salin tak ni? Sempat. Izhafi sempat salin tak Izhafi? Sempat. Okey. Izhana sempat salin tak? Tempat. Yoshi. Ya, Yoshi ada nak tanya cikgu soalan ke? Jadi mana lagi ni? Alan buka kamera Oh, dia tulis kat chat. Ada tulis kat chat ke? Assalamualaikum cikgu. Boleh terangkan balik sebab saya terlepas. Maaf terlambat. Boleh. Cikgu boleh terangkan. Tapi kita sambung penerangan kita pada sesi contoh. Itu sesi nutuk nota. Darren, okey ke Darren? Senyum sikit Darren, okey ke? Okey. Jadi macam mana nak pakai ni? Cikgu akan ajar Cikgu ajar. Okey, jadi masing-masing kita nak buka nak pergi kepada nombor dekat depan ni, tapi cikgu hold sekejap. Sebab ini latihan dia cikgu nak kamu buat. Tapi kita hold sekejap, kita fahamkan daripada buku teks ni. Okey, sekejap semua. Cikgu akan ambil contoh soalan daripada buku teks. Ini buku teks. Dan lepas ini sesi latihan, kamu akan buat dekat sini. Jadi salinlah apa yang cikgu tunjuk ni. Okey. Yang pertama, kita pergi kepada A, B, C, D. Okey. Yang pertama, kita pergi kepada sesi contoh. Ni sesi contoh tau. Tadi sesi nota. Nota dan penerangan. Sekarang sesi contoh. Lepas ni sesi latihan. Tu dalam kelas cikgu kena ada 3 benda tu. Jadi kena tengok betul-betul. Nyatakan pola bagi set yang berikut. Jadi kita pergi kepada soalan A. Tolak 10, negatif 4, 2, 8. Dot ni bukannya maksudnya dia
Apa dia maksudnya berterusan? Kalau kamu nampak dalam matematik ada simbol titik-titik 3 kali, maksudnya dia berterusan. Maksudnya nombor tu sebenarnya dia tak berhenti pada nombor 8 je. Dia boleh berterusan lagi ke depan. Okey. Jadi yang pertama, apa yang kita kena cek? Kita kena cek, tengok dia punya susunan. Meningkat ke menurun? Sekarang cikgu nak tanya kamu, dia meningkat ke menurun? Dia meningkat ke menurun? Meningkat. Yah, pandai. Dia meningkat. Negatif 10, negatif 4, 2 dah hilang dah negatif dia. 8 dia meningkat. Jadi kalau dia meningkat, dia adalah dalam keadaan, dia boleh jadi dalam keadaan tambah ataupun darab. Sekarang, bila kita nak pakai dia tambah ataupun darab, kita tengok perubahan dia. Negatif 10 dengan 8, negatif 10 dengan 8, perubahan dia kecil. Perubahan dia pada skala yang kecil. Okey, macam mana tu? Tak faham? Tak faham. Okey, negatif 10 nak pergi kepada 8 tak jauh. Tak jauh. Itu maksudnya kecil. Okey, jadi dekat sini cara kita nak cari, cara kita nak cari sama ada dia tambah ataupun darab, kita ambil dua nombor yang kecil. Yang nombor yang kamu selesa. Dua nombor yang kamu selesa. Contoh kan, kat sini cikgu ambil 2 dengan 8. Cikgu nak cari dia dalam keadaan tambah ataupun darab. Ingat, cara dia macam ni je. Ambil 8, ambil nombor dekat depan. Ni nombor depan. Ni nombor depan. Ini nombor belakang. Tahu? Ambil nombor depan, tolak nombor belakang. 8 tolak 2. 8 tolak 2 dapat berapa semua? 8 tolak 2 dapat berapa? Habis dah lost dah. Lama tak pegang kalkulator. 8 tolak 2 dapat berapa? 6. 6. Pandai. Maksudnya dia 6. Perubahan dia adalah 6. 6 apa? Nampak? Tambah 6. Jadi dekat sini daripada negatif 10 kita cek. Tambah 6. Kita cek. Tambah 6. Kita cek pula. Tambah 6. Negatif 10 tambah 6. Masing-masing cuba tekan kalkulator. Negatif 10 tambah 6 dapat berapa? Negatif 4. Negatif 4 tambah pula 6 dapat berapa semua? 2. Okey, pandai. Last. 2 tambah dengan 6 dapat berapa? 8. Ya. Jadi, itu cara kita nak cari pola dia. Kita ambil cara dia adalah ambil nombor depan tolak nombor belakang. Itu cara dia. Okey, jadi nombor depan tolak nombor belakang, depan dia 8, belakang dia 2. 8 tolak 2 dapat 6. Sekarang kenapa cikgu cakap tambah? Kita cakap tambah sebab aturan bagi nombor kita tu meningkat. Nombor tu makin besar, makin besar, makin besar. Jadi bila dia makin besar, tengok balik formula, bila meningkat dia boleh jadi dalam keadaan tambah dengan darab. Jadi kalau cikgu tengok kat sini, cikgu test tambah. Sebab skala dia kecil. Jadi kita dah tahu dah dia tambah. Nak tahu dia tambah berapa, ambil susunan dua nombor. Nombor depan tolak nombor belakang. Jadi kita dapat 6. Jadi pola kita apa? Pola dekat soalan A ni adalah menambah. Ini penting. Ini kena salin macam ni. Menambah 6 dari nombor sebelumnya. Inilah kita punya jawapan. Okey, jelas ke semua? Boleh faham? Okey, Syahmi Fitri boleh faham ke Syahmi Fitri? Boleh. Okey. Tak ada tulis kat chat ya. Okey. Jadi cikgu harap jelas. Okey, cikgu saya nak lagi lah. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Cikgu buat pula B. Ini soalan A tau. Ini soalan A. Cikgu buat pula B. Ni cikgu buat B. Okey, tengok betul-betul Okey, B. B. Cikgu salin dia punya pola. Salin dia punya turutan nombor. 17, 7, negatif 3, negatif 13. Yang pertama kita kena tengok apa?
kita kena tengok susunan nombor tu makin besar ke makin kecil. Cikgu nak tanya kamu. B ni nombor dia makin besar ke makin kecil? Cik. Okey. Pandai. Nombor dia makin kecil. Jadi bila dia makin kecil, maksud dia di dalam keadaan menurun. Jadi kamu tak payah nak fikir dah tambah dengan darab ni. Kamu boleh buang dah. Untuk soalan ni, kamu just kena fokus sama ada di dalam keadaan tolak ataupun bahagi. Jadi kamu kena tengok pula perubahan dia. Perubahan dia, kamu kena tengok nombor-nombor tu, perubahan dia besar ke kecil. Jadi kalau kamu tengok kat sini, 17 nak ke negatif 13, tak jauh. Dia dekat. Dia dekat. Kalaulah kamu rasa macam, cikgu saya tak yakin lah. Saya rasa perubahan dia jauh. Okey. Tengok perubahan antara soalan A dengan soalan C. Peningkatan dekat soalan A kecil sikit. Tapi peningkatan dekat soalan C daripada 2 nak pergi kepada 54. Itu maksud dia perbezaan nombor tu jauh. Tapi sekarang B ni dia dekat. Jadi bila dia dekat, kita pakai tolak. Jelas ke semua? Boleh faham kat situ? Boleh. Okey, nak dengar suara sikit. Boleh faham ke? Boleh. Okey, baik. Boleh. Okey, kita dah check, kita dah tahu dah tolak. Okey, kalau dia dalam keadaan tolak, sini tambah tahu semua, sini tambah. Sini untuk tambah. Tambah formula dia adalah nombor depan tolak nombor belakang. Ni formula untuk tambah. Kalau tolak ni macam mana? Kalau tolak, ambil juga 2 nombor. Okey, ambillah 2 nombor yang kamu selesa. Okey, selalunya ada negatif ni, dia boleh buat kamu keliru. Cikgu ambil nombor yang positif 17 dengan 7. Jadi, formula dia dekat sini, bila dia dalam keadaan tolak, kita dah set dia dalam keadaan tolak. Kalau tambah, depan tolak belakang. Tapi, kalau tolak, dia terbalik. Belakang tolak depan. Ya, kita buat belakang tolak depan. Itu cara dia. Itu cara dia. Sebab tu cikgu cakap tu penting tu. Mana belakang, mana depan. Okey, tengok. Sini adalah, susunan dia tak berubah. Sini belakang, sini depan. Jadi, belakang dia 17. 17, tolak depan dia 7. 17 tolak 7 dapat berapa semua? 17 tolak 7 dapat 10. berapa? Apa? 10. 10. Jadi pola dia apa? Negatif tolak 10. Ya ke? Kita test sama-sama, masing-masing tekan kalkulator. 17 tolak 10 dapat berapa semua? 10. Dapat 7. Okey, 17 tolak 10 dapat 7. 7 tolak 10. Tekan kalkulator. 7 tolak 10 dapat berapa? Negatif 3. Pandai. Ambil negatif 3 tolak pula 10 dapat berapa semua? Negatif 13. Iya. Jadi dekat situ, pola dia dekat sini adalah menolak. Kita kena tulis ni. Kita kena bagi tahu apa operasi yang terlibat. Jadi operasi kita kat sini menolak. Menolak berapa? Menolak, kita dah kira 10 tadi. Menolak 10 dari nombor sebelumnya. Itu cara dia. Nombor sebelumnya. Kalau kamu faham bab ni, kamu dah boleh skor. Kamu boleh skor dah masa periksa nanti. Okey semua. Jelas ke untuk soalan A dan soalan B cikgu tunjuk? Boleh faham? Jelas. Boleh. Okey, baik. Okey, buka modul masing-masing. Buka modul masing-masing. Kita pergi kepada soalan A dengan soalan B. Cikgu nak masing-masing berdasarkan 2 contoh yang cikgu dah tunjuk, cuba buat soalan A ni pada modul dan cuba buat soalan B. Cuba buat soalan A dan cuba buat soalan B. Rujuk contoh yang cikgu bagi. Ada yang tanya cikgu, darab dengan bahagi tak nak tunjuk ke? Sabar, kita buat tambah dengan tolak dulu. Okey, dah siap hantar dekat cikgu.
Dino, rasa-rasa susah tak Dino? Rasa boleh skor tak? Boleh cikgu. Boleh Okey, bagus. Aina, rasa susah ke senang Aina? Boleh cikgu. Senang. Okey. Yoshi, siapa nama Yoshi ni? Ke YK? Yoshi ni YK ke? Ya. Oh, amboi. Jadi Yoshi tahun ni. Okey, buat-buat hantar kat cikgu Cikgu bagi masa 2 minit sebab soalan dia senang je. 2 minit cuba selesaikan. Okey, bagus. Dah hantar dah dekat cikgu. Kita kena tulis macam tu. Bagus, pandai. Masing-masing pandai. Okey, 1 minit lagi. Okey, bagus. Hantar kat cikgu Okey. Okey, habis dah masa. Sekarang dah pukul 6.08 minit. Cikgu akan mula selesaikan soalan A dengan soalan B. Okey, jadi cikgu nak mula buat dekat depan. Nak dengar suara sikit. Tengah buat ke semua? Ya. Okey, baik. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan yang berikutnya, iaitu soalan A dengan B dekat modul. Dalam modul tau. Okey, jadi yang pertama kita tengok aturan nombor tu sama ada dia meningkat ke menurun. Okey, A. 6, 11, 16, 21, 26. Dia meningkat ke dia menurun? Meningkat. Ya, dia meningkat. Jadi, bila dia meningkat, dekat sini kita test tambah dulu. Kita test tambah dulu. Okey, cara nak test tambah. Formula dia apa? Untuk tambah, nombor depan tolak nombor belakang. Ingat ni formula cikgu. Kalau kamu nak test tambah, nombor depan tolak nombor belakang. Okey. Jadi, ambil 2 nombor. Okey, kat sini contoh, cikgu ambil 6, 11, 16, 21, 26. Tengok nombor depan dia. Ambil 2 nombor dulu. Okey, ikutlah kamu nak ambil nombor berapa pun. Cikgu ambil 6 dengan 11. Okey. Nombor depan dia berapa? Nombor depan dia 11. Tolak 6. Ambil 11
tolak 6. 11 tolak 6 dapat berapa semua? 11 tolak 6 dapat berapa? Tak dengar? 5. Okey, pandai. Kita akan dapat 5. Maksudnya kita dah set dia dalam keadaan tambah tahu sekarang. Jadi bila dia dah dalam keadaan tambah, maksudnya kita 6 kena tambah dengan 5. 6 tambah 5, 11 tambah 5. 16 ni pun tambah 5. 21 ni pun tambah 5. Jadi kalau kita tekan kalkulator, macam mana nak check jawapan kita betul ke tak? 6 tambah 5 dapat berapa semua? 11. Iya. 11 tambah 5 dapat berapa semua? 16. Iya. Sebab itulah dekat sini kita dah buat dah satu-satu dia meningkat. Jadi pola dia. Pola dia yang pertama kamu kena tulis operasi yang terlibat. Apa? Operasi yang terlibat adalah tambah. Maksudnya kamu tulis menambah. Tambah berapa? Kan kat sini kan kamu dapat 5 menambah 5 dari nombor sebelumnya. Dari nombor sebelumnya. Jadi ini formula yang penting. Kalau dalam keadaan tambah, ambil nombor depan, tolak nombor belakang. Okey, jelas ke semua soalan A? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Soalan B. Kita tengok dulu sama ada nombor pattern dia, aturan dia meningkat ke menurun? B meningkat ke menurun? Menurun. Okey, pandai. Dia menurun. Jadi menurun dia dalam keadaan tolak ataupun bahagi. Okey, kita test tolak dulu kita test tolak dulu. Formula untuk tolak, formula ni kamu kena ingat. Formula untuk tolak dia terbalik pula. Belakang tolak depan. Ambil nombor belakang, tolak nombor depan. Jadi kat sini cikgu salin 23, 17, 11, 5. Okey, nombor belakang dengan nombor depan maksudnya ada dua nombor. Ambillah mana-mana nombor. Okey, kat sini cikgu ambil nombor 11 dengan nombor 5. Dan antara tips nak elakkan kekeliruan adalah kamu ambil nombor kecil tau. 11 dengan 5. Jadi mana belakang dia? Belakang dia 11. Depan dia 5. Maksudnya dekat sini 11 tolak 5. 11 tolak 5 dapat berapa semua? 6. 6. Maksudnya kita punya operasi tolak. Tolak berapa? Tolak 6. Jadi dekat sini tolak 6. Dekat sini tolak 6. Dekat sini pun tolak 6. Betul ke? Kita test. Masing-masing tekan kalkulator. 23 tolak 6 dapat berapa semua? 17. Iya. 17 tolak pula dengan 6 dapat berapa? 11. Iya. Pandai. Jadi dekat sini pola dia apa dekat sini? Pola dia yang pertama sebut operasi. Operasi dia tolak. Maksudnya menolak. Yang kedua apa? Menolak berapa? Dekat sini kan kita dah kira 6. Menolak 6. Lepas tu yang dari nombor sebelumnya sila salin sahaja. Salin je macam biasa. Dari nombor sebelumnya. Ni nota-nota cikgu. Ramai sangat masa dah tingkatan 2. Dia tak reti lagi macam mana nak buat soalan-soalan ni. Ni patutnya soalan bonus kamu boleh skor. Okey, Uzma. Jelas ke Uzma yang cikgu terang kat depan? Boleh faham? Boleh. Okey, Aina Husna. Jelas ke Aina Husna? Jelas. Okey, Elisa. Elisa jelas ke Elisa penerangan dari cikgu? Boleh. Okey. Izhana. Izhana, jelas ke Izhana penerangan dari cikgu? Jelas. Okey, jadi kita akan pergi kepada yang berikutnya. Apa yang berikutnya? Kat sini kita pakai tambah. Kat sini kita pakai tolak. Kan cikgu cakap operasi ada darab dengan bahagi. Okey, tambah tolak cikgu dah habis terang. Sekarang kita pergi kepada darab dengan bahagi. Okey, cikgu buka balik buku teks.
Cikgu kenapa kena ada buku teks? Kena ada. Buku teks ni memang akan dijadikan rujukan utama. Walaupun kamu ada 10 buku modul, 10 buku latihan, buku teks menjadi buku utama sebagai rujukan. Sebab tu kalau cikgu mengajar memang cikgu akan buka buku teks. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan C dengan soalan D. Okey, soalan C. Cikgu salin balik. 2, 6, 18, 54. Cikgu nak tanya kamu, dia meningkat ke menurun? Meningkat. Okey, dia meningkat. Bagus. Okey, jadi dekat sini dia dah meningkat. Bila dia meningkat, maksudnya kamu boleh pakai tambah ataupun darab. Kamu nak test, kalau kamu tak yakin, kamu testlah tambah dulu. Kamu test tambah dulu. Okey, nak test tambah. Formula untuk tambah. Formula untuk tambah apa? Nombor depan tolak nombor belakang. Jadi dekat sini 6. Ambil 6 tolak dengan 2. 6 tolak 2 dapat berapa semua? 4. 4. Ambil pula 18. 18 tolak 6 dapat berapa semua? Tekan kalkulator. 18 tolak 6 dapat berapa semua? 12. 12. Nampak tak? Kalau daripada 2 nak pergi kepada 6, kita tambah. Tambah berapa? Tambah 4. 6 nak pergi kepada 18, kita tambah juga. Tambah, cumanya kat sini 12. Jadi, dekat sini corak dia berubah. Bila kamu nampak sini 4, sini 12, dekat situ bukan pola. Pola dia mesti sama je. Dia mesti semua nombor tu sama. Apa maksud cikgu sama? Sama ni macam ni. Kalau kamu punya jawapan tambah 5, sini kena tambah 5. Sini kena tambah 5. Sini kena tambah 5. Kalau kamu punya jawapan tolak 6, sini kena tolak 6. Sini kena tolak 6. Tapi kalau dekat sini kamu dah dapat 4 dengan 12, sini tambah 4, sini tambah 12. Jadi dekat situ kamu tak boleh pakai tambah. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Dekat sini maksudnya ada lagi satu pilihan. Jangan down, jangan sedih. Ada yang kecewa, cikgu saya dah putus asa dah. Saya tak boleh pakai tambah ni cikgu. Tak apa. Kita akan pergi pula kepada nombor 2, iaitu darab. Jadi masing-masing boleh tengok 2, 6, 18, 54. Kalau dekat tambah, formula dia adalah depan tolak belakang. Tapi kalau dekat darab, formula dia depan bahagi belakang. Tu formula dia. Okey, ambil satu nombor. Ambil 2 nombor, sorry. Ambil 2 nombor. Okey, kat sini kita nak elakkan kekeliruan. Kita ambil nombor kecil je lah. Okey, 2 dengan 6. Mana depan, mana belakang? Belakang ni nombor 2, depan ni nombor 6. Masukkan dalam formula, depan dia 6, belakang dia 2. 6 bahagi 2 dapat berapa semua? Cikgu. Ya? 6 tu nombor besar sebab itulah depan. Ya, betul. Kita kena ambil depan juga. Tu formula dia. Ambil yang nombor besar tu yang jadikan depan. Tak, kita ambil. Dia macam ni. Kan kita tulis nombor kan. 1, 2, 3, 4, 5. Nampak? Kalau ke sini kan dia ke depan. Jadi dekat sini 6 tu di depan. 2 ni di belakang. Jelas? Jelas. Jadi dia bukannya siapa besar siapa kecil. Depan tu tak semestinya dia nombor besar, tak semestinya dia nombor kecil. Dia bergantung pada soalan. Depan dengan belakang ni cari kita tulis nombor. 1, 2, 3, 4, 5. Nampak kita tulis ke kanan. Maksudnya dekat sini kita tulis ambil nombor depan. Ni jawapan. Itu cara dia depan. Jadi dekat sini yang ni belakang. Okey, jelas ke semua? Boleh faham ke? Jelas. Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi dekat sini ambil nombor depan dia 6,
Belakang dia 2. 6 bahagi 2 dapat berapa semua? 3. 3. Betul ke 3? Okey, operasi kita sekarang darab. Darab berapa? 3. Okey. 2 darab 3 dapat berapa semua? Tekan kalkulator. 6. Okey, kita dapat 6. Kita nak test lagi. 6 darab 3 dapat berapa semua? 18. Ya, ambil lagi. 18 darab 3 dapat berapa semua? 4. Ya. Jadi, pola dia dekat sini adalah mendarab 3 nombor sebelumnya. Ini cara dia. Nombor sebelumnya. Ini cara dia. Jadi mana? Ini penting ni formula dia. Formula ni. Bila dalam keadaan darab, ambil nombor depan, bahagi nombor belakang. Dino, jelas ke Dino? Boleh faham? Jelas cikgu. Okey, ni latihan-latihan ni dia tak ada dalam modul. Dia tak ada dalam modul sebab cikgu ambil contoh daripada buku teks. Okey, jadi kamu kena salin. Salin kemas-kemas. Nanti nak guna tahun depan. Okey, habis dah soalan C. Elisa, ada soalan tak nak tanya dekat soalan C? Tiada. Tiada. Okey. Okey, kita pergi pula kepada soalan D. Kita pergi pula kepada soalan D. 81, 27, 9, 3. Jadi dekat sini cikgu nak tanya kamu, aturan dia meningkat ke menurun? Menurun. Okey, pandai. Dia dalam keadaan menurun. Menurun ni dia boleh jadi ada 2 je operasi. Sama ada di dalam keadaan tolak ataupun di dalam keadaan bahagi. Jadi, kamu nak test. Cikgu, saya tak yakin dengan matematik saya nak pakai tolak dulu. Kalau tolak, formula dia macam ni je. Cumanya ambil terbalik pula. Ambil nombor belakang, tolak nombor depan. Belakang dia adalah 81 tolak 27. 81 tolak 27 dapat berapa semua? 81 tolak 27. 54. Ya, 54. Maksudnya perubahan daripada sini tolak 54. Ambil pula yang ni pula. Oh, mungkin betul kot. Okey, tak apa, kita test lagi. Ambil 27. Ni belakang kan ya, 27 tolak nombor 9. 27 tolak 9 dapat berapa semua? 18. Iya, 18. Jadi perubahan ni lain. Satu tolak 54, satu tolak 18. Tak boleh. Pola tak boleh macam tu. Pola dia kena nombor dia sama je daripada awal sampai hujung. Jadi dekat sini kamu tak boleh pakai tolak. Jadi bila tak boleh pakai tolak, jangan sedih. Sebab kita ada bahagi. Bahagi ni formula dia apa? Formula dia sama sahaja, dia belakang. Cumanya kalau dekat darab depan bahagi belakang, tapi kalau dekat bahagi belakang bahagi depan. Itu je. Ya ke? Okey, jadi masing-masing kita tengok depan. Cikgu akan tunjukkan. 81, 27, 9, 3. Okey, kita ambil 2 nombor. Okey, untuk elakkan kekeliruan, kamu boleh je ambil nombor mana-mana, tapi cikgu syorkan ambil nombor kecil. Okey, nampak 9 dengan 3 kan nombor yang 2 nombor paling kecil dekat sini. Okey, mana belakang kita? Belakang kita 9. Depan kita 3. Ambil nombor belakang 9 bahagi 3. 9 bahagi 3 dapat berapa semua? Dapat 3. Iya, kita dapat 3. Jadi maksudnya dia bahagi berapa? Bahagi 3. 81 bahagi 3. 27 bahagi 3. 9 bahagi 3. Okey, cuba masing-masing tekan kalkulator. 81 bahagi 3 dapat berapa? 7. Ya, 27. 27 bahagi 3 dapat berapa? 9. Iya, 9 bahagi 3 dapat berapa? 3. Iya.
Jadi dekat situ pola dia adalah membahagi. Kamu boleh dia tulis bahagi je. Bahagi bahagi 3 nombor sebelumnya. Itu sahaja jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Jadi kena salin betul-betul ini formula dia. Yang ini adalah formula dia. Selalu ramai yang dah buat dah benda ni. Tapi dia tak tahu. Dia tak tahu nombor tu kita kena tambah ke, darab ke, tolak ke. Okey. Jelas ke semua? Cikgu nak dengar suara sikit. Jelas ke? Jelas. Okey, baik. Okey, buka modul masing-masing. Kita cuba buat soalan D dengan soalan E. Siapa-siapa tak ada modul ni boleh beli Cikgu ada bagi link. Cikgu tak ambil untung apa-apa pun tu. Okey, jadi berdasarkan penerangan cikgu yang tadi, cikgu nak masing-masing cuba buat soalan D dan soalan E. Okey. Ini confirm kalau kamu dapat buat ni dengan betul dekat sekolah nanti memang kamu jadi rujukan. Okey, cuba buat soalan D dan soalan E. Wow. Bagus, laju. Okey, cikgu bagi masa lagi 2 minit. Syarifan boleh buat tak tu? Boleh cikgu. Okey. Okey, Aina Husna boleh buat tak tu? Tengah cuba. Tengah cuba.
Pakai je formula cikgu bagi tu tau. Darren dapat buat ke tak tu Darren? Dapat. Dah ke tak tu? Izhana dapat buat tak tu? Dapat. Dapat. Okey, 1 minit lagi. Cikgu bagi peluang. Okey, cikgu habis sudah masa. Lepas ni kita akan teruskan kepada soalan yang berikutnya lah. Iaitu tentang pola ni. Okey, daripada soalan D dengan E. Masing-masing boleh tengok dekat depan. Kita pergi kepada soalan D dengan E. Okey, cikgu nak mula dah buat soalan D dengan E. Boleh ke semua ni? Boleh. Okey. Baik. Jadi cikgu akan proceed kepada soalan yang berikutnya. D dengan E. Okey, masing-masing ada kat sini tak ni? Nak dengar suara sikit? Ada ke semua? Ada. Okey. Okey, baik. Okey, jadi kita pergi kepada soalan D. Soalan D dekat sini. Sama ada D tu aturan dia meningkat ke menurun? Cikgu nak tanya kamu, dia meningkat ke menurun? Menurun. Menurun. Okey, dia menurun. Jadi kamu tak payah pening-pening. Okey, dia menurun. Jadi bila dia menurun dekat sini, sama ada dia datang dalam keadaan tolak ataupun bahagi. Jadi dekat sini, kalau tolak kita test. Kalau tolak kita ambil nombor belakang, tolak nombor depan. Jadi cikgu test tolak 64, 32, 16, 8. Nombor belakang kita 64. 64 tolak nombor depan dia 32. 64 tolak 32 dapat berapa semua? 64 tolak 32 dapat berapa semua? 32. Okey, kita dapat. Tak dengar line of senang lagi sekali. 32. Okey, kita dapat 32. Okey, maksudnya dekat sini kita cakap dia tolak 32. Okey, kita test lagi. 32 nombor belakang tolak nombor depan. 32 tolak 16. 32 tolak 16 dapat berapa? 16. Okey, dapat 16. Tolak 16. Jadi dekat sini, bila kamu nampak perubahan di sini 32. Sini 16. Jadi salah, kamu tak boleh pakai tolak. Jadi bermakna dekat situ kita kena pakai bahagi. Bahagi ni formula dia sama je, belakang dengan depan. Cumanya tolak ni dia jadi bahagi. Belakang bahagi nombor depan. Jadi cikgu buat 64, 32, 16, 8. Ambil nombor belakang. Belakang dia adalah 64. Depan dia 32. 64 bahagi 32 dapat berapa semua? Dapat berapa? 2. 2. Bagus. Okey, jadi dekat sini kita dah dapat dia dalam keadaan bahagi. Bahagi berapa? Bahagi 2. Maksudnya sini bahagi 2. Sini pun bahagi 2. Sini pun bahagi 2. Jadi kamu boleh tekan kalkulator kalau kamu tak percaya. 64 bahagi 2 kita dah buat tadi dapat 32. Okey, kita test kat sini pula. 32 bahagi 2 dapat berapa semua? 32 bahagi 2 dapat berapa? 16. 16 bahagi 2 dapat berapa? 8. Iya, itulah jawapan dia.
Jadi dekat sini pola dia adalah bahagi 2 nombor sebelumnya. Nombor sebelumnya. Jelas ke semua? Boleh faham ke nombor di soalan D ni? Boleh. Boleh. Okey, baik, kita pergi kepada soalan E. Soalan E ni kita kan cikgu kan suruh bagi tahu dia dalam keadaan meningkat ke menurun. Tapi sekarang sini ada positif, sini ada negatif, sini positif, sini negatif. Peninglah cikgu nak pakai macam mana? Okey, kita abaikan negatif dengan positif dia. Kita ambil sini 9.2, kita ambil sini 18.4, sini 36.8, sini 73.6. Jadi, bila kita ambil macam tu saja, abaikan dia punya negatif. Sebab negatif dia selang-seli. Kita kalau ambil selang-seli, kita tak tahu nombor tu meningkat ke menurun. Jadi kita abaikan sekejap. Untuk kita nak tengok dia menaik ke menurun. Okey, tanpa melibatkan dia punya negatif ni, tak payah pandang negatif ni. Rasa-rasa nombor ni meningkat ke menurun? Ikut. Ya, pandai. Nombor ni dalam keadaan meningkat. Ya ke? Ni 9.2, sini 18.4. Jangan tengok negatif. Ni 36.8, sini 73.6. Jadi bila kamu abaikan sekejap negatif tu, baru kamu boleh tengok dia meningkat ke menurun. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi kalau nombor tu meningkat, dia boleh jadi dalam dua keadaan saja, iaitu tambah ataupun darab. Okey, kalau nombor tu selang-seli tambah tolak, kamu tak payah fikir panjang, dia confirm bukan dalam keadaan tambah. Kenapa? Sebab bila dia dalam keadaan tambah, dia takkan selang-seli. Tambah ni dia positif makin besar, positif makin besar, positif makin besar. Tak ada benda yang kamu tambah 5 tambah 5, tiba-tiba nombor tu tambah 5, tambah, tak ada, dia jadi positif negatif. Jadi kamu terus pakai darab. Darab formula dia apa? Dia terbalik dengan bahagi. Kalau bahagi, kita sebut belakang dulu, jadi darab kita ambil depan. Depan bahagi belakang. Jadi cikgu salin balik nombor dia. 9.2 negatif. Okey, kat sini cikgu dah kena tulislah negatif dia. Negatif 18.4, 36.8, negatif 73.6. Dot. Ambil nombor depan, bahagi nombor belakang. Nombor depan dia, cikgu ambil negatif 18.4 bahagi nombor belakang dia 9.2. Cuba masing-masing tekan kalkulator dapat berapa? Dapat berapa semua? Ada orang tak ni? Negatif 2. Berapa Elisa? Dapat negatif 2 cikgu. Apa Dina, tak dengar? Negatif 2. Iya, negatif 2. Jadi dekat sini kita kan tengah bercakap tentang darab. Darab berapa? Darab negatif 2. Maksudnya perubahan kita kena tulis darab negatif 2. Ni darab negatif 2. Ni darab negatif 2. Dia boleh juga jadi macam tu. Cuba masing-masing tekan kalkulator. 9.2 darab negatif 2. Dapat berapa? Cuba tekan. 9.2 darab negatif 2. Dapat berapa semua? Ada tak orang ni? Dapat negatif 18.4. Okey, pandai. Ambil pula negatif 18.4, darab pula negatif 2. Dapat berapa semua? Mana orang ni? 8. Okey, 36.8. 36.8 darab pula negatif 2. Dapat berapa? Negatif 73.6. Iya, nampak tu. Jadi tak payah pening pun.
Tiba-tiba kamu tengok nombor tu macam dekat soalan ni, sini ada positif, sini ada negatif, sini positif, sini negatif. Tak pening. Benda tu pakai formula yang sama je yang cikgu ajar tadi. Jadi pola kita apa dekat sini? Pola kita adalah pola pula. Okey, mendarab. Kena tulis. Darab berapa? Kan negatif 2. Darab negatif 2 nombor sebelumnya. Ni jawapan dia. Jelas ke semua soalan D dan E ni? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Jadi apa konklusi dia dekat sini? Nak dengar sikit lah semua orang ada ke kat sini? Jelas ke? Jelas. Okey, seorang je. Yang lain, Syahmi Fitri, jelas ke? Jelas, faham. Okey, bagus. D dengan E habis dah. Jadi cikgu buat rumusan sekejap. Kita tak habis lagi. Cikgu nak buat rumusan. Rumusan dia dekat sini, bila kita nak tahu nombor ni ada aturan. Aturan nombor. Okey, ni salin ni salin Okey, walaupun dah salin. Okey, nombor aturan ataupun aturan nombor. Dia boleh jadi yang pertama, dia boleh jadi dalam keadaan meningkat. Bila kamu tengok nombor tu meningkat, dia dalam keadaan tambah ataupun tolak. Dan aturan nombor dia boleh jadi dalam keadaan menurun. Aturan ni maksudnya susunan lah. Susunan. Kalau siapa-siapa tak faham aturan ni, cikgu padam kejap. Takut ada yang pening dengan nota cikgu. Susunan nombor. Okey, kalau susunan nombor dia boleh jadi dalam ni tambah dengan darab Okey, susunan nombor dia boleh jadi dalam keadaan yang menurun tolak dengan bahagi. Nak cek macam mana? Kalau tambah formula dia adalah nombor depan tolak nombor belakang. Kalau tolak, dia terbalik pula. Belakang, tolak, depan. Darab. Ambil je depan, cumanya dekat sini kita pakai bahagi belakang. Kalau menurun, ambil pula, dia terbalik. Belakang, bahagi depan. Inilah dia punya formula untuk kamu dapatkan. Dia punya pola. Kadang-kadang kamu dah dapat dah dia dalam keadaan tambah ke darab. Cuma ni nak dapat dia tambah berapa. Darab berapa. Tolak berapa. Bahagi berapa kita pakai formula ni. Jelas ke semua? Nak dengar suara sikit? Boleh faham? Boleh. Jelas. Okey, bagus. Okey, jadi kita ambil buku teks kita. Cikgu nak kukuhkan lagi kamu punya kefahaman. Okey, kita pergi kepada buku teks. Kita pergi kepada buku teks. Sekejap Sekejap semua, manalah latihan ni. Oh, dia ada sebelah. Sorry. Okey, berdasarkan nota latihan yang cikgu bagi, kita buat latihan yang terakhir. A, B, C, D. Rujuk yang dekat atas, cuba buat yang dekat belah bawah. A, B, C, D. Boleh mula buat dari sekarang. Yoshi, jelas ke Yoshi yang cikgu ajar ni? Ada ragu-ragu ke? Dino, penerangan cikgu okey ke semua? Boleh faham semuanya? Boleh cikgu. Okey.
Okay, dah siap hantar kat cikgu semua? Ina Husna boleh buat tak tu? Ya. Elisa okey ke Elisa? Boleh buat ke Elisa? Boleh. Okay. Okay, siapa yang ada masalah ataupun ada soalan yang tanya je cikgu. Okay, 1 minit lagi. Uzma dapat buat tak tu Uzma? Tak. Oh tak, tak yang Dapat. mana tu? Oh dapat. 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 Okey. Cikgu bagi masa lagi 1 minit. 6.51 cikgu mula buat dekat depan. Izhana dapat buat tak tu? Dapat. Okey, siapa yang tak dapat bagi tahu cikgu terus, cikgu tolong. Okey, jadi habis sudah masa yang diberi. Kita akan selesaikan satu-satu. Okey, jadi masing-masing boleh dengar ke suara cikgu? Boleh dengar ke semua suara cikgu? Boleh. Okey, kita akan buat soalan A. 5, 12, 19 dengan 26. Okey, cikgu salin kemas-kemasan. Okey, tengok 5, ni cikgu buat garisan. Okey,
kita akan pergi kepada satu-satu. Okey, A 5, 12, 19, 26. Nombor ni meningkat ke menurun? Cikgu nak tanya kamu. Meningkat ke menurun? Meningkat. Okey, jadi dia dalam keadaan meningkat. Jadi kalau dia meningkat, dia boleh jadi dalam dua je. Sama ada dia tambah ataupun dia darab. Okey, kamu cek dia tambah dulu. Tambah ni, ambil nombor depan, tolak nombor belakang. Jadi 5, 12, 19. Okey, kita test. 12 tolak 5. 12 tolak 5 dapat berapa semua? 12 tolak 5 dapat berapa? 7. 7. Okey, bagus. Okey, kita tak percaya lagi ni. Betul ke tu? Kamu test lagi satu. Ambil pula 12 dengan 19 pula. Okey, sekarang 19 ni jadi nombor depan. 19 tolak 12. 19 tolak 12 dapat berapa? 7. 7. Jadi maksudnya dekat sini kita boleh nampak yang nombor dia adalah pakai tambah. Sebab apa? Menambah 7. 5 tambah 7 dapat 12. 12 tambah 7 dapat 19. 19 tambah 7 dapat 26. Jelas ke semua untuk A? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, kita buat pula B. B. -1, -4, -7, -10. Nombor dia meningkat ke menurun? Menurun. Menurun. Jangan cakap meningkat, dia menurun. Menurun. Sebab apa? Sebab negatif. Dia ada negatif kat situ. Cikgu cakap tadi ambil 1, 4, 7, 10. Tak. Tadi cikgu cakap kalau nombor tu selang-seli positif, negatif. Sekarang ni dia semua negatif. Jadi jangan buat macam tu. Jangan abaikan negatif dia. Okey. Jadi dia menurun. Menurun ni dia dalam keadaan tolak ataupun bahagi. Jadi dekat sini sah-sah kita pakai dia dalam keadaan tolak. Sebab apa? Sebab skala dia 1 ke 10 pendek je, kecil je. Okey. Jadi kalau menurun, kalau tak percaya kita test. Ambil nombor belakang tolak nombor depan. -4 dengan -1. Betul ke ni? Nombor belakang dia adalah -1. Nombor depan dia tolak. Ni kan tolak dalam formula tolak. Nombor depan dia kena ambil -4. Sekarang cuba masing-masing tekan kalkulator. Tolak 1, tolak 4. Dapat berapa? Cikgu, Ya. izinkan saya pergi ke tandas. Okey, Dino. 3. Cuba masing-masing tekan kalkulator. -1, -4. Dapat berapa? 3. 3. Dapat 3. Maksudnya kan kita tengah pakai tolak. Jadi tolak berapa? Kan kita dapat 3 tolak 3. Itulah maksud dia. Maksudnya dekat sini, daripada sini kita tolak 3. Daripada sini kita tolak 3. Daripada sini pun kita tolak 3. Sebab tu pakai formula tu. Formula tu takkan berubah sampai bila-bila. Okey, jelas ke semua? Boleh faham kat situ? Boleh. Okey, ramai lagi suara. Cikgu nak dengar sikit. Ramai lagi suara. Jelas ke? Jelas. Okey. Jadi cikgu akan tunjukkan pula kepada soalan C dengan soalan D. Soalan C, -4,048. Kamu boleh nampak dah. Rasa-rasa soalan C ni dia tambah berapa? Kosong nak pergi kepada 4. Dia tambah berapa semua soalan C ni? Tambah 4. Iya, jadi tak payah kita nak check. Tambah 4. Tambah 4. Perubahan dia itu perubahan yang kecil. Tapi dekat soalan D, kamu kena check betul-betul. 144, 72, 36, 18. Okey, kita ikut aturan. D ni dia menaik ke menurun?
Nurun. Ya, pandai. Dia menurun. Jadi dia menurun di dalam keadaan tolak ataupun bahagi. 144 nak pergi kepada 18, dia jauh tau. Skala dia besar. Perubahan dia adalah perubahan yang besar. Jadi bermakna kamu pakai bahagi terus. Jadi kalau kamu nak pakai bahagi, nombor belakang bahagi nombor depan. Belakang kita 144 bahagi nombor depan kita 72. 144 bahagi 72 dapat berapa semua? 2. Iya, kita dapat 2. Maksudnya perubahan daripada sini bahagi 2. Perubahan daripada sini bahagi 2. Perubahan daripada sini kita bahagi 2. Jelas ke semua? A, B, C, D. Boleh faham? Boleh. Okey. Susah ke senang? Cikgu nak tanya. Susah ke senang ni? Cakap senang. Cakap senang. Uzma, susah ke senang ni Uzma? Bertahan. Senang. Boleh tak? Okey. Jadi inilah dia punya soalan. A, B, C, D ni. Cikgu harap jelas. Okey. Jadi yang cikgu akan bagi homework nanti adalah muka surat ni. Muka surat 1 ni. Cikgu nak masing-masing buat. Ada juga soalan yang kita tak buat lagi. Okey. Kita nak pergi pula kepada seterusnya. Okey. Jadi cikgu nak habiskan pola tau hari ni. Cikgu nak habiskan pola. Senang je yang seterusnya ni. Yang tadi tu je yang susah sikit. Tak adalah susah. Maksudnya kena faham betul-betul. Okey. Dalam pola ada lagi. Kalau kita tengok maksud pola. Kalau kita tengok maksud bagi pola tersebut. Nampak? Cikgu bagi kepada pola. Okey. Ini maksud pola. Pola. Dalam pola dia ada aturan dengan nombor. Aturan nombor. Dia ada aturan nombor. Yang kedua, dia ada corak dengan objek. Jadi corak dengan objek. Jadi kalau aturan nombor ni dia melibatkan operasi. Kalau objek dia melibatkan bentuk. Jadi bentuk tu bergantung kepada soalan. Kita nak masuk pula kepada corak bagi objek. Maksudnya dalam objek pun dia ada corak dia. Dia ada perubahan dia. Jadi sekarang kita akan pergi kepada kat depan. Kita akan tengok dulu. Okey, jadi kita nak masuk kepada corak objek. Sebab aturan nombor yang melibatkan 4 operasi ni kita dah jelaskan dah. Kita dah fahamkan dah. Okey, kita pergi pula kepada corak bagi objek. Okey, dah ready ke belum ni? Nak dengar suara sikit? Dah ready ke? Dah. Okey. Okey, jadi corak bagi objek. Bila cikgu cakap pola, pola tu perubahan dia kena sama. Perubahan dia kena sama. Jadi untuk corak objek tak ada pengiraan. Kamu kena tengok dekat A ni apa yang tambah. Ini adalah yang pertama. 1, 2. Yang kedua ni dia kekal. Ni benda yang sama, ni benda yang sama. Cumanya dia tambah yang warna biru. Jadi bermakna kita nampak dekat sini ada penambahan. Jadi dekat sini dia tambah apa? Tambah 2 bulatan. Jadi dekat sini jawapan dia apa? Kita cakap tambah 2 bulatan dari corak sebelumnya. Ini jawapan kalau melibatkan objek. Ini je. Okey. Jadi kalau dekat soalan B, rasa-rasa apa yang tambah dekat soalan B semua? Apa yang tambah dekat soalan B? Apa yang tambah rasa-rasa? Segitiga. Ya, berapa dia tambah? 1.
Iya. Tambah 1 segitiga dari corak sebelumnya. Itu je. Jadi kalau kita masuk kepada corak objek, yang pertama kamu kena tengok sama ada dia punya perubahan. Dia punya perubahan corak. Jadi perubahan corak kamu kena tengok sama ada dia dalam keadaan tambah ataupun dia tolak. Okey. Itu yang pertama. Tengok dulu dia dalam keadaan tambah ataupun tolak. Yang kedua, kamu kena tengok bentuk apa yang terlibat. Bentuk terlibat. Kalau dekat soalan A, bentuk terlibat dekat sini adalah bulatan. Tapi dekat soalan B, bentuk yang terlibat dekat sini adalah segitiga. Kamu kena bagi tahu. Itu sahaja nota dia. Jelas ke semua? Boleh faham ke nombor 1 ni? Boleh. Faham jelas. Okey. Bagus. Okey. Jadi berdasarkan yang cikgu terang dekat depan ni, cikgu nak masing-masing buka modul, cuba selesaikan soalan A, B, C. Yang A, B, C je. Lukiskan corak dia, lukiskan corak dia, lepas tu bagi tahu apa pola dia. Senang je, senang je. Cikgu bagi masa 4 minit lah, 4 minit. Cuba buat A, B, C. Boleh buat tak tu? Enam Husna boleh buat ke? Boleh lah. Boleh. Susah ke? Okey. Sikit. Susah yang mana? A ke B ke C? C. Ha? C. C. Apa agak-agak yang tambah dekat C tu? Salah. Segitiga ada berapa bucur? Berapa Tiga. Ina? Segitiga ada berapa bucur? 3. Okey, segi empat ada berapa bucur? 4. 4. Tu segi lima ada berapa bucur? 5. 5. Rasa-rasa bentuk yang seterusnya macam mana? Ada berapa bucur agak-agak dekat soalan C tu? Yoshi, ada berapa bucur agak-agak dekat soalan C tu? 6. Iya, itulah jawapan dia. Okey, 1 minit lagi.
Okey, habis sudah masa yang diberikan. Syahmi Fitri. Syahmi Fitri dapat buat ke soalan A, B, C, D ni? A, B, C ni? Dapat. Dapat. Okey, masing-masing sama-sama dekat soalan A. Apa yang tambah dekat sini? Tambah 4. Okey, kita tambah. Apa yang tambah? Bentuk apa yang tambah? Tambah 1/3. Ya. Sini ada 1 segitiga. Sini ada 2 segitiga. Sini ada 3 segitiga. Maksudnya bentuk kita yang seterusnya mesti ada 4 segitiga. Okey, itu soalan A. Okey, ini soalan B. Ini soalan B. Okey, soalan B masing-masing boleh tengok. Okey, sini ada 1 petak. Sini ada 1, 2, 3. Dia tambah lagi ada 3 petak. Kemudian dia tambah lagi. Kat sini ada 4 petak. Dekat sini dia ada 7 petak. Maksudnya macam mana bentuk dia? Kan dia tambah. Ya, betul. Kan dia tambah ke tepi. Maksudnya bentuk dia macam ni. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Macam ni ke? Bukan. Ni sama je macam ni. Jadi kamu kena tambah lagi 3 petak dekat sini. Ini jawapan B. Pola dia menambah 3 segi 4 ataupun 3 petak daripada corak sebelumnya. Okey, soalan C. Dekat sini perubahan dia dekat sini adalah daripada segi bucu. Sini ada 3 bucu, sini ada 4 bucu, sini ada 5 bucu. Jadi dekat sini kamu kena lukis yang ada 6 bucu. 3 bucu, 4 bucu, 5 bucu, 6 bucu. Ini je jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, jadi itulah. Itu je. Corak tak susah pun. Siapa yang cakap corak susah, kena cubit sikit. Jadi kalau yang aturan nombor, kamu jangan hilang markah. Dekat corak pun jangan hilang markah sebab dia senang saja. Okey, habis. Ada 2 je benda lagi yang cikgu nak ajar kamu. Apa? Yang pertama, nama dia segitiga Pascal. Apa tu segitiga Pascal? Cikgu akan ajar kamu. Segitiga Pascal ni adalah satu segitiga yang dia ada pola perubahan yang sama. Jadi kamu kena ingat, nombor-nombor yang dalam segitiga tidak berubah. Sampailah kamu dah universiti pun nombor ni takkan berubah. Jadi macam mana cara dia? Tengah tengok ke semua? Nak dengar suara sikit tengah tengok ke? Ya. Okey. Cara dia adalah tambah 2 kotak di atas. Apa maksudnya? Contoh. Nombor, kalau dekat sini kan, mana kotak dia yang dekat atas dia? Ada nombor 1 je. Sebab tu kita tulis 1 juga. 2. Ini kita tulis ada nombor 1 je kotak dia. Jadi kita tulis 1 juga. Cumanya bila kamu pergi ke bawah, yang ni pun sama. 1 je. Tapi tengok kepada yang warna biru, ada 2 kotak dekat atas yang warna biru. 1, 2. Jadi kamu kena tambahkan 1 tambah 1 dapat 2. Jelas ke semua? Boleh faham kat situ? Jelas, faham. Okey, bagus. Okey, tengok. Macam mana dia dapat 3? Tengok 2 kotak dekat atas dia. Kalau dia ada 2, 2 lah. Kalau ada 1, 1 lah. Maksudnya dekat sini ada 2 kotak dekat atas dia. Ini nombor 1 dengan nombor 2. Jadi 2 kotak yang bertindih pada dia. 1 dengan 2. Jadi 1 tambah 2 kita dapat 3. Itu segitiga Pascal. Jelas ke semua? Nak dengar suara sikit? Jelas. Jelas. Macam mana dapat 6 ni? Tengok kotak dekat belah atas dia. Belah atas dia, jangan kamu tengok satu-satu ni. Tengok yang kena dengan kotak 6 tu. Yang kena dengan kotak 6 ni. Iya. 3 tambah 3, kita dapat 6. Itulah jawapan dia. Itu je segitiga Pascal. Jadi segitiga Pascal dia adalah satu segitiga yang mana kamu kena tambah. Makin turun, makin tambah. Makin turun, makin tambah. Okey. Jadi
berdasarkan apa yang cikgu terang dekat depan ni, cikgu nak kamu semua buka modul, kita cuba buat soalan nombor 4. Berdasarkan penerangan cikgu tadi, cuba buat soalan nombor 4. Buka modul kamu. Nanti kalau yang tak beli lagi, beli tau. Senang sikit. Tak payah nak print-print. Apa dia cikgu cakap? Lengkapkan rajah segitiga Pascal di depan. Okey. Okey. Tak bagi. Okey, 2 minit lagi. Kau aku test. Oh, tak payah ni tu. Okey, tepat pukul 7.6. Cikgu akan tunjukkan sebab cikgu nak buat rumusan. Okey, 1 minit lagi. Bagus, Dino. Bagus, Elisa. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Okey, cikgu ada masa sekejap je tau. Okey, jadi ini nama dia segitiga Pascal. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan. Boleh ke ni cikgu nak mula tunjuk kat depan ni? Boleh. Okey. Boleh. Seorang je boleh, yang lain mana? Nak dengar suara sikit, boleh ke? Boleh. Okey, okey.
Jadi kita akan pergi kepada soalan di hadapan. Apa nombor yang ada dalam atas kotak ni? Apa nombor yang ada dekat belah atas dia? Ha. 1. Ya, 1. Jadi dekat sini, ni pun 1, sini pun 1, sini pun 1, sini pun 1. Sebab dia tak ada apa-apa dekat sini. Dia tak ada apa-apa. Jadi dia tak perlu nak tambah apa-apa. Sama juga dekat sini. Sini 1, sini 1, sini 1, sini 1, sini 1. Okey. Sekarang kita pergi pada kotak yang warna biru. Apa nombor yang ada dekat atas dia? 1 3. dengan 2. Jadi kita tambahkan dapat 3. Pandai. Okey, kat sini pula. Sama juga. 2 dengan 1. Dekat sini kita dapat 3. Okey. Tengok kepada kotak warna hijau. Rasa-rasa berapa nombor yang cikgu kena letak dekat kotak warna hijau ni? 4. Ya, 4. Okey, hijau yang seterusnya. Berapa nombor dekat sini? 6. Macam mana dapat 6? Sebab 4, 5, 6. Tepi dengan Okey, atas. 4. Atas dia pandai. 3 tambah 3. Kita dapat 6. Okey, yang ni pula 3 tambah 1. Tengok apa yang kena pada atas kotak tu. 3 tambah 1 kita dapat 4. Okey, yang belah bawah pula. Atas dia ada 1 dengan 4. Kita dapat 5. 4 dengan 6. Kita dapat 10. 6 dengan 4. Kita dapat 10. 4 dengan 1. Kita dapat 5. Jelas ke semua? Yang row ni cikgu buat? Jelas ke? Boleh faham? Jelas. Okey, bagus. 1 tambah 5 dapat 6. 5 tambah 10 dapat 15. 10 tambah 10 dapat 20. 10 tambah 5 dapat 15. 5 tambah 1 dapat 6. Okey, sekali. Row yang terakhir. 1 tambah 6 dapat 7. 6 tambah 15 dapat berapa semua? 21. Pandai. 15 tambah 20 dapat berapa? 5. Ya, 35. Sama juga 20 tambah 15. Kita dapat 35. 15 tambah dengan 6. Kan kita dah buat dah tadi. Kita dapat 21. Ya, pandai. 6 tambah 1 kita dapat 7. Inilah nama dia segi 3 Pascal. Pascal ke Pascal? Ikutlah dalam bahasa Melayu tak silap cikgu Pascal. Dalam bahasa Inggeris Pascal. Jelas ke semua? Nombor 4 boleh faham? Boleh faham. Okey, bagus. Yang terakhir. Kita ada 10 minit je lagi. Cikgu nak ajar kamu dalam bahagian pola. Ni nama dia nombor Fibonacci. Fibonacci. Macam mana? Ambil aman. Macam mana Yoshi? Macam mana sebutan dia? Macam mana sebutan dia? Fibonacci ke Fibonacci? Yoshi. Alah, tolonglah cikgu. Apa nama sebutan dia? Fibonacci. Fibonacci. Sebenarnya sejujurnya cikgu pun tak tahulah apa nak dipanggil. Tapi nama dia, ni nama dia. Nama dia nombor Fibonacci. Cikgu sebut macam tu. Jadi cikgu rasa salah. Nanti kamu kena tengok balik. Okey. Jadi macam mana nak selesaikan nombor ni? Ni soalan terakhir. Ni last kita belajar dah untuk hari ni. Okey. Macam mana nak selesaikan dia adalah dia perlukan tambah 2 nombor di belakang. Okey. Cikgu tunjuk. Ni. Ni semua. Okey. Nombor ni adalah satu corak nombor yang berturutan. Macam mana? Tambah 2 nombor di belakang. Tambah 2 nombor di belakang. Macam mana kita nak selesaikan tambah 2 nombor di belakang? Kita tengok soalan A. Kita tengok kepada soalan A. Satu je contoh cikgu buat. Apa? Tak ada apa?
Okey, dekat sini yang ada 2 nombor di belakang. Okey, kita mula dengan 1. Macam mana dia dapat 1? Tengok 2 nombor di belakang 1 tu. Ada 0 dengan 1. Maksudnya dekat sini 0 tambah 1. Dapat 1. Tapi bila kamu nak tengok kepada petak yang warna hijau ni, tengok 2 nombor di belakang. Ada 1 dengan 1. Jangan tengok 0 dah. Kita tengok 2 je. 1 dengan 1. Jadi apa yang kita kena buat? 1 tambah 1, kita dapat 2. Okey, kotak warna merah. Kotak warna merah. Kotak warna merah. Tengok 2 nombor di belakang dia. Ada 1 dengan 2. Maksudnya tambah 1 tambah 2. Kita dapat 3. Okey, kotak warna hitam. Tengok kotak warna hitam. 2 nombor di belakang. Ada 2 dengan 3. Maksudnya 2 tambah 3, kita dapat 5. Okey. Tengok pula kepada 8. Macam mana dia dapat 8 ni? Tengok 2 nombor di belakang. Ada 3 dengan 5. Maksudnya 3 tambah 5. Kan dapat 8. Okey. Macam mana dia dapat 13? Tengok 2 nombor di belakang. 5 dengan 8. Maksudnya 5 tambah 8. Dapat 13. Okey, kotak yang terakhir ni agak-agaklah berapa nombor dia? Cikgu nak tanya kamu. Berapa nombor kotak yang terakhir tu? Berapa nombor kotak yang terakhir tu? Cikgu nak tanya. Uzma, dapat tak? Berapa nombor 2 kotak yang terakhir tu? 21 je tu. 21. Pandai. Macam mana dapat 21? 8 tambah 5. Ya. 8 tambah 13. Tengok 2 nombor di belakang. 8 dengan 13. Kita nak cek kotak ni berapa. Jadi kita tengok 2 nombor di belakang. 1, 2. Jadi nombor yang pertama 8. Nombor yang kedua 13. 8 tambah 13. Kita dapat 21. Itu cara dia. Ini senang je. Okey, kita cuba buat satu latihan. Boleh ke semua? Kita cuba buat satu latihan. Okey, boleh ke ni? Boleh. Okey. Latihan yang terakhir pada modul soalan A. Cuba selesaikan. Cikgu bagi 2 minit. Okey, bagus Dino. Laju. Okey, 1 minit lagi. Okey, bagus Elisa. Pandai. Ya, bagus. Pandai. Okey, Salihah. Ya Allah, lama tak dengar suara Salihah. Bagus, pandai. Uzma dapat tak tu? Dapat. Okey. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Kita akan cuba buat soalan ni. Rasa-rasa dalam kotak warna biru berapa nombor dia? Rasa-rasa kotak warna biru berapa nombor dia? 8. 4, bukan. Try again. 7. 8. 8.
Kita tengok dua nombor dekat belakang dia. 1, 2. Maksudnya kita kena ambil 3 tambah 4. 3 tambah 4 dapat berapa semua? 7. Iya, kita dapat 7. Okey, kita tengok pula kotak warna hijau. Rasa-rasa nombor apa yang ada dalam kotak warna hijau ni? 18. 18. Pandai. Macam mana dapat 18? 11 tambah 7. Ya, tengok dua nombor di belakang ni. 11 tambah 7. Okey, rasa-rasa kotak warna merah ni apa nombor dia? 47. Macam mana dapat 47? 29 tambah 18. Pandai. Jadi dekat sini 29 tambah 18. Akhir sekali semua, cikgu nak masing-masing jawab soalan yang terakhir ni. Apa jawapan yang berada dalam kotak warna hitam? 173. 123. Okey. Di sini 76. Sini 47. 76 tambah 47, kita dapat 123. Okey, jadi masing-masing boleh buka kamera sikit. Kita dah habis dah kelas kita. Buka kamera balik, cikgu nak tanya ni. Jelas ke ni? Darren, okey ke Darren yang cikgu ajar petang ni? Boleh faham semua Darren? Boleh. Boleh. Elisa macam ni Elisa? Okey, semua Elisa? Okey. Mana yang lain ni? Uzma mana Uzma? Dino, macam mana Dino? Alright tak alright? Alright cikgu. Alright. Syahmi Fitri okey ke? Okey, alhamdulillah. Mana Aina Husna? Aina Husna macam mana? Boleh faham semuanya? Boleh. Okey. Nanti cikgu bagi homework. Okey, cikgu nak pesan nanti cikgu bagi homework. Homework ni cikgu akan follow up. Maksudnya cikgu ada buat satu grup. Dah masuk belum grup tu? Nanti masuk dalam grup tu, cikgu akan bincangkan semua yang berkaitan dengan homework berada dalam grup tu. Yang lain pun hantar homework dalam grup sebab ramai yang hantar kerja dekat cikgu. Jadi cuba kamu bayangkan, sekali hantar 80 orang WhatsApp cikgu. Cikgu takut cikgu terlepas pandang. Jadi cikgu buat satu grup, cikgu nak follow up kamu punya perkembangan. Okey. Saleha, jelas ke semua Saleha? Jelas. Okey. Jadi kalau semua dah jelas, sampai situ sahaja kelas kita untuk petang ni. Terima kasih semua. Selamat berehat dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Okey. Terima kasih.